kembali dalam cerita di Surat Berita, selain pada kita melihat kepada tumpuan pada perkembangan semasa dalam negara, kita juga ingin melihat kepada perkembangan semasa di peringkat serantau. Saya ingin merujuk dan juga membawa perhatian anda untuk melihat kepada pada waktu ini, iaitu pilihan raya Presiden di Filipina, kerana apa yang dimaklumkan dan juga dilaporkan, anak bekas diktator Ferdinand Marcos dijangka memenangi pilihan raya Presiden Filipina 2022 dengan memperoleh 90% undian berdasarkan hasil kiraan setakat ini tidak rasmi, kerana selepas hampir 40 tahun bapanya digulingkan dan keluarganya terpaksa hidup dalam buangan. Ferdinand Marcos Jr. dijangka bakal melengkapkan kemunculan semula dalam arena politik. Pencabar terdekatnya, naib Presiden Leni Robredo, yang mana meraih undi 14.5 juta undi, manakala peninju yang terkenal juga muncul pada tangga ataupun kedudukan secara tidak rasmi di peringkat ataupun di kedudukan ketiga tertinggi dengan undian 3.5 juta undian. Dan pencabar bagi jawatan tersebut, anak kepada Rodrigo Duterte, Sara Duterte juga mendahului bagi jawatan naib presiden yang berasingan daripada persaingan presiden, dan pemenang pilihan raya presiden akan memegang jawatan bermula 30 Jun untuk satu penggali, iaitu 6 tahun. Pemimpin yang dipilih juga akan berdepan dengan cabaran untuk menyelesaikan isu kemiskinan, pengangguran serta beberapa isu lain. Untuk rekod, sejumlah 10 calon bersaing untuk menggantikan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam pilihan raya yang dilihat banyak pihak sebagai penentu kepada demokrasi Filipina. Dan jumlah pengundian dijangka tinggi dalam kalangan 65 juta warga Filipina yang layak mengundi, dengan lebih 60,000 anggota keselamatan dikerah bagi melindungi proses pengundian petugas pilihan raya. Dan calon Presiden Filipina Leni Robredo menyeru penyokongnya supaya untuk menghormati suara rakyat selepas seterunya Ferdinand Marcos Jr. mendahului kiraan undi tidak rasmi dan dijangka menang mudah dalam pilihan raya Presiden. Peguam Hak Asasi Manusia itu turut menyeru supaya penyokong memperjuangkan nilai-nilai patriotik di luar kotak undi. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangang isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay ang tiwala ng tao sa proseso ng ating demokrasya. Gagawin natin ang lahat para maabot ang layuning ito. Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo, alam kong mahal natin ang bansa, pero hindi pwedeng maging ugat pa ng pagkakawatak-watak ang pagmamahal na ito. Bangaman may hindi pa nabibilang, bangaman may mga tanong paukol sa eleksyon na ito na kailangan matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas na alam kong mahal na mahal rin ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, untuk kita melihat dan juga bercakap secara analisis melihat kepada perkembangan semasa undi tidak rasmi bagi pilihan raya Presiden Filipina ini, ditalian oleh Profesor Dr. Ahmad Martada, penganalisis politik antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia. Prof, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini berdasarkan undian tidak rasmi, kita tahu Marcos Jr. mendahului dengan cukup bergaya, dan mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana boleh kita fahami apa faktor ataupun X factor yang mendorong, yang memungkinkan pengundi menyebelahi ataupun memberi kepercayaan kepada Marcos Jr. Kalau kita lihat kepada sejarah latar belakang keluarganya, mungkin ada sedikit kontradik yang berlaku pada waktu ini, melihat kepada undi yang memihak kepada Marcos Jr. Saya lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan beliau berpotensi untuk menang sebagai presiden, walaupun undian itu menyebelahi tapi belum muktamad lagi. Pertama, kalau kita lihat dari segi bahawa pengaruh keluarga Marcos dalam politik Filipina ini adalah sangat kuat. Sebab itu kita lihat Imelda Marcos, mak beliau, telah menang sebagai Congresswoman selama 4 penggal. Dan Marcos Jr. juga adalah merupakan governor dan juga congressman sebelum ini. Jadi pengaruh beliau dalam politik di Filipina juga adalah sangat kuat. Walaupun kita tahu bahawa pengaruh Marcos Jr. sebelum ini ketika mana beliau menjadi presiden di Filipina adalah sangat tidak baik, terutama bila dikaitkan dengan kekejaman, bila dikaitkan dengan rasuah dan sebagainya. Namun itu adalah berlaku selama 80-an dan 90-an yang menyebabkan pengundi-pengundi pada ketika ini mungkin sudah tidak lagi mempunyai maklumat-maklumat yang sedemikian
Dan itu bagi saya, sebab itulah kalau kita lihat pengaruh keluarga Marcos dalam landscape politik di Filipina masih lagi kuat. Dan kita juga melihat, itu faktor yang pertama. Yang kedua ialah rakan beliau yang menjadi calon Vice President adalah merupakan anak Duterte, yang juga merupakan seorang tokoh pada ketika ini yang sangat berpengaruh dalam politik di Filipina. Jadi oleh kerana beberapa kawasan-kawasan di mana mungkin pengaruh Marcos Junior ini tidak kuat, namun dengan adanya sokongan daripada pengaruh Duterte ini, di mana anak beliau bertanya sebagai calon Vice President, itu menyebabkan pengundi-pengundi berupaya untuk memilih beliau dan dalam secara tak langsung juga memilih Marcos Junior sebagai calon Presiden. Jadi pengaruh anak Duterte juga menyebabkan, terutama di kawasan-kawasan di mana Marcos Junior tidak mempunyai sokongan yang kuat, juga menyebabkan pengundi-pengundi turut memilih beliau sebagai calon Presiden. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat bahawa pengaruh media sosial juga sangat penting, terutama kepada generasi-generasi muda. Kita melihat bahawa Marcos Junior sangat bijak menggunakan pengaruh sosial media untuk mendekatkan diri beliau dengan pengundi-pengundi di kalangan pengundi muda. Dan kita melihat bahawa banyak pendekatan-pendekatan yang cuba dilakukan oleh beliau itu untuk menarik minat pengundi-pengundi muda untuk mengundi beliau. Dan sebab itu kita lihat ada beberapa faktor-faktor lain di mana beliau tidak mahu untuk berdebat dengan calon presiden yang lain kerana mungkin apabila adanya perdebatan maka mungkin soalan-soalan itu yang akan dikemukakan nanti akan cuba untuk mengaitkan beliau dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh bapa beliau ketika mana Marcos Junior menjadi sebagai presiden di Filipina. Jadi bagi saya ini tiga faktor yang sangat penting yang menyebabkan masyarakat Filipina berupaya untuk memilih beliau sebagai calon presiden walaupun mungkin latar belakang ayah beliau itu adalah mempunyai imej yang buruk di kalangan masyarakat Filipina pada satu ketika dahulu. Namun mungkin dengan legasi keluarga beliau, terutama ibu beliau yang bertanding 4 penggal dan juga di samping itu beliau sendiri yang merupakan bekas governor. Jadi ini mungkin menyebabkan pengaruh itu sangat mempengaruhi pengundi-pengundi sehingga membolehkan pengundi-pengundi itu menyokong beliau sebagai calon presiden. Prof, mungkin boleh dikongsikan juga berdasarkan dengan perkembangan semasa melihat kepada perjalanan pilihan raya Presiden Filipina pada waktu ini, mungkin boleh dikongsikan bagaimana dan juga sejauh mana tahap kepercayaan rakyat dan juga pengundi khususnya melihat kepada sistem demokrasi di Filipina pada waktu ini. Saya melihat bahawa berdasarkan kepada pencapaian peratusan mengundi di negara Filipina pada ketika ini, kita dapati bahawa peratusan yang keluar mengundi adalah 80% lebih. Jadi ini menunjukkan bahawa masyarakat dari segi kepercayaan mereka kepada proses demokrasi di Filipina adalah sangat tinggi dan sebab itu kita melihat bahawa turnout juga adalah sangat tinggi iaitu sekitar 80% ke atas. Jadi ini menunjukkan bahawa masyarakat masih percaya bahawa proses-proses demokrasi adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan oleh mereka dan dengan adanya proses demokrasi di mana hak-hak pengundi itu boleh dilaksanakan dengan baik, maka sebab itulah kita lihat bahawa masyarakat keluar untuk mengundi calon masing-masing bagi menentukan siapakah wakil presiden dan juga vice presiden dan juga kongresmen yang lain. Jadi bagi saya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu telah berjaya ditunjukkan di mana masyarakat keluar beramai-ramai untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Prof, mungkin juga boleh dikongsikan walaupun kita tahu keputusan rasmi akan diumumkan pada hujung bulan ini, tetapi keputusan tidak rasminya telah pun berlegar-legar dan juga semakin kuat bertanyakan dan juga telah berkuat untuk menunjukkan siapa yang menang. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang apa cabaran sebenar yang menanti bagi Presiden Filipina yang baharu nanti. Saya lihat bahawa apabila Marcos Junior mengambil anak Duterte sebagai rakan vice presiden beliau, ini sedikit sebanyak mengurangkan tekanan terhadap beliau. Kerana kita lihat bahawa sokongan keluarga Marcos ini banyak terdiri daripada kalangan masyarakat atasan.
Manakala keluarga Duterte pula adalah terdiri sokongan mereka banyak di kawasan-kawasan luar bandar dan di kawasan di mana masyarakat kelas bawahan dan kelas pertengahan. Jadi dengan adanya gabungan sebegini, maka ia membolehkan Marcos Junior dan juga anak Duterte itu untuk mentadbir negara dengan lebih baik kerana sokongan itu adalah bersifat secara keseluruhan. Dan kita melihat bahawa Marcos Junior ini sebenarnya tidak mempunyai manifesto yang jelas. Jadi apa yang berlaku mungkin beliau akan meneruskan legasi yang sebelum ini dilaksanakan oleh Duterte, terutama memberikan tumpuan membangunkan infrastruktur di negara Filipina yang kita lihat merupakan salah satu agenda penting di bawah pentadbiran Duterte sebelum ini. Dan di samping itu, saya juga melihat bahawa pasti Marcos Junior akan meneruskan hubungan yang baik dengan kerajaan China kerana kita lihat bahawa kerajaan China merupakan rakan negara yang sangat rapat dengan Duterte sebelum ini dan banyak membuat pelaburan-pelaburan besar di negara Filipina. Jadi sudah tentulah dengan tumpuan untuk membolehkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dan dengan adanya pelaburan yang besar daripada kerajaan China, maka sudah tentulah ia akan membolehkan kerajaan yang akan ditadbir oleh Marcos Junior ini untuk memfokuskan kepada membangunkan infrastruktur di samping meneruskan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh Duterte sebelum ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada. Prof adalah penalisis politik antarabangsa daripada UUM yang mana berkongsi sedikit pandangan melihat pada perkembangan terkini pilihan raya Presiden Filipina. Baik, ala-ala pada waktu ini saya kongsikan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan malam ini debat Ketua Angkatan Muda Keadilan MK antara Fahmi Zanul VS atau berlawan dengan Adam Adli malam ini 8.30 malam, khususnya kami bawakan di platform Astro Awani. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.